kalau kita letak nama Najib tu, dia sama juga macam kita letak nama Hafiz, nama sama je. sama. Saya tak tujukan pada dia pun sebenarnya. Saya tak tuju, serius, saya tak tujukan pada Najib pun sebenarnya. Saya suka hati saya lah letak nama siapa lah, macam tu. Saya cakap mak mertua saya sangat baik dengan saya sampai dia tak ada tahun lepas kena COVID. Dan saya tak sempat pun bayar hutang dia. Saya tak sempat bayar hutang dia. Tapi itulah, macam mana kan aku cerita ni kan bini aku marah pula. Alah, tak apa. Alah, tak apa. Ini borak sini habis sini. Okay. Kebanyakannya merangkak lah kau nanti cari dia ke akhirat. Banyak yang macam tu. Okay. Podcast ini dibawakan oleh Vida C, the coolest vitamin C in town, yang mengandungi 4 perisa guys. Anda boleh dapatkan Vida C di kedai terpilih seluruh Malaysia. Untuk pengetahuan lanjut, you guys boleh follow IG Vida Malaysia. Begitu sulit lupakan Najib. Aku gelak je kan tadi. Usha Didi Chronicle punya parodi terkini lah kan, pasal seorang Minah ni dia viral dengan video tu je kan. Macam kita pun pelik kan, apa yang membuatkan video tu orang kasi viral sampai ke pihak TV dekat Indonesia kan, panggil dia. Katanya tak sampai 2 hari kan Didi, terus mendapat tumpuan. Itulah, kita kat sini pun susah nak orang macam viral terus TV nak panggil kita kan. Kat sini susah sikit. Tengok Didi yang makan masa juga 10 tahun guys. Tup sekarang ni dia menjadi, orang kata, antara YouTuber, antara social media yang begitu tegar untuk membuat video parodi dan juga sketsa pendek berdasarkan pada isu-isu semasa. Tak ramai yang nak buat macam Didi. Jadi hari ni kita dekat podcast Borak Sini Habis Sini, kita nak menyelami kisah kehidupan seorang yang bernama Didi Sulaiman, nama dia sebenarnya. Ringkas Sulaiman. Thank you Didi sudi datang. Okey, sama-sama Budi. Okay, so kita nak berkenalan dululah. Apa yang Didi boleh sampai kepada penonton-penonton? Rasanya ramai dah kenal Didi ni. Cuma mungkin ada yang macam, yalah, umur berapa? Perkenalkanlah. Perkenalkan dirinya. Mana-mana yang dan lah. Mana-mana yang dan je lah. Okay. Nama tadi Budi dah sebut dah. Didi Sulaiman tu betul. Didi Sulaiman. Panggilan Didi Chronicle. Dapat nama Chronicle tu pasal saya suka perkataan tu. Perkataan Chronicle tu. Asal dia Chronicle tu kat mana? Chronicle tu just saya suka apa perkataan tu, itu je. Pasal dulu masa tahun 2009 ataupun 2007 ataupun 2009 macam tu kan, ada keluar filem The Chronicle of Narnia. Dan Chronicle dah agak dah macam Chronicle ni filem kan. Okay, faham. So benda tu macam sedap juga kan, Chronicle of Narnia. So kita ambil lah nama Chronicle tu. Time tu kita tak ada fikir pun nak orang cakap apa supaya orang senang sebut lah, untuk nama komersial lah. Tak ada dah. Pasal masa tu memang niat buat YouTube tu bukan untuk dapatkan duit kan, bukan untuk fame apa semua, just untuk suka-suka kan. Masa tu tahun berapa? Lebih kurang tahun 2007 macam tu. 2007? 2007. Sama lah kita. Budi.com tahun 2007 kita buat. Kita buat portal dulu, blog lah. Blog lah, biasalah dulu. 2007 lama. Lama. Kalau kira nak 15 tahun lebih. 2007 15 lah. 15 tahun. Otai guys. Tapi itulah 2007 tu. Tu masa tu platform apa? YouTube. YouTube. YouTube dah ada masa tu kan. 2007 tu kira kita buka kita buat account YouTube, itu je. Itu saja. Ya, betul. 2009 tu baru start kita monetize. Belum lagi. Baru start aktif post video. Video. Kita buka dulu kan. Buka dulu ambil tengok angin. Video orang, kan. Tengok video orang dulu. Orang buat macam ni. Sekarang ni macam tu kan. So kita pun cover lagu kan. Kira first dulu video cover lagu lah banyak. Okay Didi, kita minum dulu Vida C ni. Katanya ada 1000 mg vitamin C dalam ni. Banyak tu. 1000 mg? 1000 mg. So dia katanya refreshing dan juga memang sedap lah.
So Prisa apa tu? Prisa Orange. Prisa Orange. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita sambung lagi. Yalah 2007 tu saya ingat rasa Budi tadi dia. macam kalau kita buat video dekat YouTube pun tak ada monetization lagi. Nah, ya. Saya ingat kan macam saya buat YouTube kan tahun 2010 2011 tup-tup YouTube bagi banyak gila setambun ni. Pom bagi katanya hasil daripada bulan sekian ke bulan sekian. Sebab dekat Malaysia zaman tu 2008 2009 kan YouTube kita tak boleh monetization lagi. Maksudnya tak ada lagi macam syarikat YouTube dekat Malaysia ni yang cari klien-klien untuk iklan dekat iklan YouTube dia. tu. Masa tu. Jadinya kita antara yang macam bukan pioneer lah, tapi kita tahu yang kita start 2008 kan. Saya buka YouTube 2008 sebab pergi event kan. Pergi event masa tu ambil video pun dengan phone tadi. Masa tu tak ada lagi. Kalau tengok dulu kan, kalau check balik dekat Budi channel tu, first video kita interview Michelle TV3. Saja kan? Saja. Dalam masa tu pun tak boleh panjang tau. Ingatnya macam 2-3 minit, 4 minit macam tu. Tak boleh panjang sangat. Itu saya tak tahu. So quality memang hauk lah masa tu kan. Ui. Kira otai juga Didi. Kira okay, kita eksperimen lah. Eksperimen macam kita cuba semua. Video masak, video cover lagu kan. Tapi yang penting Didi Chronicle ni dia punya keistimewaan dia cover lagu, dia tukar lirik kan. Dia punya komposisi melodi tu still lah sama. Still sama. Cuma dia punya lirik dia mencengkam ke dasar deep tu. Sampai ke macam kena tu. Kena. Kan siapa yang makan lada kan, makan cili tu dia akan rasa pedas. Dia akan rasa pedas So itu bila nak sampai ke arah tu? Macam mana maksudnya? Ke tahap yang macam kena dengan kehendak masyarakat kan. Kena masyarakat, penerimaan masyarakat tu macam ini dia konten yang aku kena stay, aku kena konsisten, aku kena ambil konten yang macam ni untuk aku. Maksudnya ramai yang suka ni kan, tak boleh tinggal lah. Yelah, tahap mana bila sampai? Itu bermula pada tahun 2020 dulu. 2020? 2020 masa PKP, pertukaran kerajaan sebelum PKP. Dia lagi seminggu nak PKP tu. Masa tu masa tu kan, ni kita cerita sikit lah kan. Okay. Cerita pasal video tu lah. Video tu sebenarnya orang kenal video tu dengan nama Super Ring lah, Akak Super Ring lah, ataupun yang tu. Sapa Muhyiddin tu lah. Yang tu first. Itu first yang meletup yang meletup, tapi bukan meletup dekat channel saya lah, dekat page lain. Tapi okey lah kan. Alhamdulillah lah kan. Tak kisahlah. Dia sebenarnya masa tu saya rasa macam nak buat benda tu pasal satu kumpulan manusia ni yang buat demo malam tu kan. Kerana dia tak setuju dengan pelantikan PM masa tu. Bagi saya tu macam PM tu Agong yang lantik kot. Kan? Jadi kenapa kau bangkang benda tu? Sebenarnya daripada tu, kalau orang yang tak tahu, ingatkan saya ni penyokong PM tu macam tu lah kan. Tapi sebenarnya berasal daripada tu lah, daripada sifat saya punya marah saya pada orang-orang yang buat demo itu je sebenarnya. So saya buat parodi tu, dan parodi tu pun agak pedas sikit pasal ada sebut nama pemimpin apa semua kan. So time tu kena berani sikit lah buat macam tu kan. Tapi masih lagi dalam, orang cakap apa, tidak berlebihan lah. So sampai sekarang ni pun saya punya video pun sebelum saya keluarkan, saya akan tapis dulu. Saya tengok ada tak perkataan-perkataan yang menyinggung, ada tak berita palsu kan, ada yang tak tidak menyentuh sensitiviti, dan tidak menyentuh sensitiviti lagi, macam body shaming apa semua. Saya memang elakkan. Alhamdulillah lah sampai sekarang ni tak ada lagi lah orang yang PM saya, marah saya kan, pihak-pihak yang saya yang terbabit dengan isu viral tu kan. Alhamdulillah lah, minta tak ada lah kan. Selepas ni yang PM saya, marah saya ke, ugut saya ke, Alhamdulillah tak ada lagi. Mungkin dia orang pun rasa benda tu sebagai hiburan saja.
Ya. Mungkin lah. Ya. Kita pendengar pun macam kita tahu ini sekadar hiburan tapi dia menjentik hati masyarakat, kan? Betul tak? Betul. So idea mungkin kita orang tak tahu ni macam struggle-nya di Chronicle buat konten. Orang tahu macam tup-tup dah keluar kan. Ha. So perjalanan untuk buat konten tu, untuk sesebuah konten tu kan. Satu konten tu. Untuk satu konten ni macam mana kita pilih berdasarkan pada peristiwa ke, tragedi ke, apa yang berlaku dengan isu semasa dekat negara kita, macam mana? Yalah, kebanyakannya memang ambil daripada isu semasa, isu viral dan isu-isu yang kira macam dia tak kira lah daripada kerajaan ke ataupun individu ke, mana-mana yang saya rasa saya boleh buat, saya bukan semua boleh buat tau benda ni. Benda ni bukan semua isu boleh buat. Saya pun kena pilih juga. Okey, mungkin dalam isu ni saya kena buat macam mana? Bentuk apa? Bentuk temu ramah ke ataupun buat lagu ke? Saya kena pilih juga benda tu. Okey, apabila saya dapat contohlah, ini contoh. Saya dapat satu isu tu kan, saya baca kat Facebook ke dekat portal mana-mana kan. Okey, saya dapat satu. Then tengah hari saya dapat macam sekarang ni kan. So saya akan fikir dia punya konten dulu, fikir macam nak buat dulu, situasi dia semua. Dan kalau situasi dia, kalau boleh saya cuma ambil dia punya basic cerita saja daripada isu viral tu, dan saya biasanya saya akan lencong-lencongkan je. Saya tak ikut benda yang betul. Nama pun parody kan? Parody. Lagipun saya tak nak parody tu menggambarkan saya punya pendapat tentang isu tu. So benda tu akan jadi sebagai hiburan, sebagai pengajaran, dan itu saja. So bukan pandangan Didi Chronicle tentang sesuatu isu. Bukan Didi Chronicle sokong dia, bukan Didi Chronicle sokong dia. Macam tu. Saya kalau boleh pun buat satu konten tu nak tak nak bias, nak seimbang. Macam tu. Kadang kita tibai sini, kita beli jiwa balik. Macam tu. Kadang kita tibai dua-dua, kita puji dua-dua, macam tu lah lebih kurang. Okey. Sambung tadi, saya akan cari dia punya jalan cerita dia. Okay, jalan cerita. Malam tu sebelum tidur tu akan siap dia punya jalan cerita dia. Jalan cerita dia. Okey, esok pagi bangun, saya akan buat dialog dia pula. Skrip pula. Skrip tu ditulis satu-satu. Ya. Pasal apa? Benda ni tapi nampak macam selamba, macam spontan. Kan? Pelafasan dialog tu macam spontan je dia buat sketsa kan. Tak, sebenarnya ada kalau macam benda tu saya urgent nak buat. Contoh saya akan buat parodi ataupun buat video 3 atau 2 hari sekali. So untuk saya hafal satu dialog tu memang memang gila. Memang tak boleh lah kan. So saya kalau macam dialog tu panjang, saya akan guna teleprompter. Tapi kalau benda tu senang, saya tak payah pakai teleprompter lah. Just kalau yang senang punya, saya just ad-lib macam tu je. Tapi kalau macam panjang, saya akan guna teleprompter. Dah siap tu, dialog semua tu tengah hari siap. Then lepas sembahyang Zuhur ke pukul 3 macam tu, saya akan start record. Pukul 3, pukul 4 sampai pukul 5 saya akan edit. Pukul 6, 5.30, pukul 6 saya dah post. Ui, so maknanya 1 hari lebih kurang berapa jam tu? 24, 12, 13, 14, 15, 16, 17 jam macam tu lah. Biasa durasi 7 minit, 10 minit. Biasa durasi dalam average lah 5 minit. 5 minit. Lepas tu nak editing lagi. Editing. Yelah, lepas record tadi tu. Record tu? Editing lah. Editing tu lebih kurang dalam 1 jam setengah. 1 jam setengah. Ke 2 jam macam tu lebih kurang. Kalau macam dulu saya rajin, saya buat dia punya subtitle. Subtitle. Tapi sekarang bukan tak rajin tau. Macam ni saya semenjak ada PKP tu, banyak sangat isu daripada tentang vaksin lah, kan, tentang banyak kan? gila. Banyak gila kan. So saya tak sempat nak buat subtitle, nak cover semua benda kan, tak sempat. So sampai sekarang dah terbiasa tak buat subtitle. Macam tu. So malam tu post terus viral. Setiap kali mesti mencapai, orang kata, puluhan ribu K dah dia punya viewers tu. Biasa dekat YouTube, masuk juga dekat Facebook. Sekali harung. Contoh macam sekarang saya post dekat Facebook, dan saya akan post dekat YouTube at the same time sama. Sekarang ada IG lagi. Kalau macam IG dengan tu, TikTok kita biasanya kita
kita buat klip lah. Potonglah sikit potonglah kan. sikit mana part yang macam menarik tu kita akan masukkan. Kadang kalau macam saya rajin, kalau tak rajin untuk klip, untuk potong, saya masukkanlah sebiji macam tu je. Tapi sekarang kat IG story dah lebih 60 saat kita boleh dah. Dah boleh dah. Itu IG macam story. dulu 30 saat je. Tak sampai 30 saat lah dulu, 26 second kot. Tak lupa dah, siapa dah lupa dah. Macam Reels dekat Facebook semua kan. Banyak dah. Lepas tu TikTok lagi Didi nak buat. Aduh, banyak platform lah. Tapi kalau macam TikTok, Reels Facebook dengan Instagram kita boleh guna satu video sama je. Kan? Video yang dia portrait. Ya, portrait. Semua sama. Story YouTube pun guna portrait juga kan. Sama. Okey, dalam banyak-banyak video kan, paling viral yang mana? Paling viral, paling letop dia punya views. Yang terbaru ni saya tak tahu apa. Yang terbaru ni saya tak tahu yang mana satu. Yang antaranya lah. Okey lah, antaranya kalau dekat YouTube tu dah sekarang dah 4 dekat 5 juta kot. Yang video dengan Sajat. Parodi dengan Sajat. Yang bab Sajat ni ramai yang suka. Betul. Pasal apa? Pasal kalau saya jumpa orang dekat luar pun, dia orang akan cakap, "Bang, mana Sajat bang?" Gitu kan. "Bang, macam mana dengan Sajat sekarang?" Semua tanya Sajat kan. Tapi itulah dah dalam 2-3 bulan ni dah tak buat dah video Sajat. Tak tahu apa hal. Pasal mungkin saya pun dah merajuk pasal dia dah pindah ke Australia kan. Saya yang merajuk bukan dia. Saya yang merajuk tak nak buat video dia. Alamak. Tapi itu untuk yang dekat YouTube. Kalau dekat Facebook saya rasa video apa ada video lagu. Saya cover lagu Ziana Zain. Yang Ziana Zain pun sama lagu Ziana Zain. Tapi saya tak tahu lah dia punya tajuk apa. Yang penting lagu Ziana Zain lah. Kan. Ada satu tu. Itu banyak view. Tapi untuk dekat Facebook, untuk parody song yang pertama kali saya buat dan terus viral ialah lagu Hakim Rusli. Lagu Tergantung Sepi. Tapi apa dia punya pengisian dalam tu? Tukar lirik. Tergantung Sepi tu dulu kan ada cerita, tak apalah. Ini benda ni pun Nilofa dah tahu. Polis pun dah tahu kan. Pasal kes apa dia orang langgar yang pergi PKP punya tu kan. Yang pergi beli kapet beli kapet, pergi Langkawi kan. Yang tu. So kertas siasatan dia orang tu tergantung sepi. Selama beberapa bulan. Itulah dia. Macam itulah. Kita kena kreatif dalam mencipta satu macam tergantung sepi. Apa yang tergantung dia lebih macam tu. Tapi itulah kadang kreatif ada juga kreatif yang penting dalam parodi. Betul. Penting jugalah. Tapi kadang ada juga yang apa tak sesuai jugalah, tapi kita taruh je lah, susah sangat macam tu lah kan. Kita punya konten suka hati lah kan, macam tu kan. Kita tak boleh elak untuk orang kata berkenaan dengan individu kan. Tapi cuma mungkin kadang-kadang kita bayang juga apa perasaan individu tu bila dengar lagu ni kan. Sebab kalau nak kata menyentuh, semua benda yang orang sentuh dah. Dekat portal orang sentuh pasal dia. Apatah lagi dekat komen-komen kan. Betul. Yang kecam dia kan. Semua. Dia tak memerlukan video saya untuk orang kecam dia. Apa portal biasa, cerita tu biasa pun orang dah kecam. Tak perlu video saya pun. Sekarang benda baik pun orang kecam, Didi. Betul. Kita buat benda baik pun orang kecam. Orang akan cakap kita ni menunjuk lah apa semua kan. Itulah. Okay, macam Didi ada tak macam jawab komen-komen yang negatif dekat social media? Terlampau jarang. Biasanya saya akan tengok je. Tapi ada. Kebanyakan kata apa? Kebanyakannya merangkak lah kau nanti cari dia ke akhirat. Banyak yang macam tu. Okay. Itu kan. Tapi itulah saya kadang dengan komen-komen macam tu sebenarnya saya tak setuju dengan komen diorang. Tapi komen diorang tu sebenarnya bagi saya tu tahu macam warning tau. Jangan lebih macam tu. Jangan over. Jangan over buat benda-benda macam parodi. Elok juga komen macam tu sebenarnya. Okay, komen-komen daripada haters ni sebenarnya bukannya tak elok. Elok je. Dia bagus untuk kita kawal kita daripada terus jadi apa over kan, ataupun buat sesuatu yang di luar batasan ke apa kan. Itu elok juga sebenarnya. Walaupun kita tak setuju dengan komen dia. Tapi ada jugalah kadang, tapi yang saya balas lah. Itu pun mungkin 2-3 bulan dalam sekali dua macam tu je lah kan. Kita pun tak ada masa sebenarnya. Betul.
Kadang nak baca-baca komen ni. betul. Cuma bila dekat admin, kan dekat admin YouTube kan, kita ada ruangan komen yang macam kita klik komen, selagi mana kita tak macam love like, benda tu akan berada kat situ. Akan kat situ kan. Macam love. Lantak korang lah kan. Tapi sebenarnya komen-komen yang negatif ke yang positif ni yang menaikkan sesuatu konten, betul tak? Dia macam satu engagement. Ya. Dia menunjukkan macam YouTube ni kan, YouTube kita ni ada benda-benda yang aktif. Maksudnya bila benda aktif, orang komen, share, like kan. Betul. So YouTube akan sampai dekat sana, YouTube akan cakap, oh ni kita kena up sikit kan, kena up. Maksudnya pergi ke trending ke mana-mana dan dia orang nak lah kan. That's why orang kalau buat video YouTube ke ataupun Facebook ke, biasa YouTube lah, orang akan minta kita like, comment, share. Pasal kat situ lah datangnya engagement. So kalau dah engagement dah banyak, so Facebook akan recommendkan lah kita punya video. Betul. Video naik. So pasal tu juga orang tak kisah nak buat konten apa. Konten buruk pun tak kisah, konten baik pun tak kisah. Buruk pun orang akan komen kan. So, lagi komen sebenarnya lagi banyak komen kan, lagi banyak komen. So engagement banyak juga, sama je. Dia orang cakap engagement ni tak kira negatif ke positif, video kau akan naik juga. Betul tak? Dia bukan je semua engagement dia komen, dia punya komen semua negatif, jangan bagi naik. Tak ada macam tu. Facebook tak ada YouTube tak ada pilih macam tu. Yang penting engagement banyak, naik. Buruk ke tak buruk ke lantak kau kan. Macam tu lah. Cuma kalau ada yang report-report ni yang kita tak suka ni kan. Yang ada report-report ni yang tak suka. Okay, Didin kalau kita tengok dia punya bakat dia, bakat nyanyian dia macam dah pro tau. Vokal pro. Ada belajar mana-mana kelas vokal ke apa? Tak ada. Ini bakat betul, bakat lah, bakat nyanyian tu. Tak, rasanya tu semuanya daripada Allah SWT lah yang bagi kan. Saya tak ada pun. Kalau orang tanya saya, bang, apa rahsia? Contohlah kan. Dia tanya apa rahsia? Saya tak tahu nak jawab apa. Pasal memang tak ada rahsia. Benda tu ada dalam diri kita. Benda tu dah ada kat dalam diri kita. So saya tak tahu nak jawab macam mana. Kalau orang tanya rahsia ke apa. Memang tak ada rahsia lah. Dah lahir kita, dah boleh nyanyi. Bukan lahir lah. Daripada dalam perut pun dah boleh nyanyi dah. Tapi saya tahu saya boleh nyanyi masa sekolah rendah lagi lah. Sekolah rendah pun cikgu dah panggil musabaqah lah. Apa lagi, kalau dah hari guru apa semua, memang saya lah kena nyanyi lah, macam tu lah. Sampai ke sekolah menengah pun macam tu juga. Patutlah. Sekolah menengah pun macam tu juga. Memang dia boleh kecil. Tak pernah masuk pertandingan nyanyian ke? Pertandingan nyanyian besar-besar tak pernah. Tapi kalau macam karaoke biasa tu pernah lah. Pernah Tapi yang best dia tak pernah dapat nombor 1, nombor 2. Mesti dapat nombor 3. Nombor 3? Tak tahu kenapa. Nombor 3 semua? Semua nombor 3. Ada 3 kali masuk, 3 nombor 3. Dia tahu tu ada rezeki menanti kat depan tu. Tak, yang menang apa tahu? Yang menang ni orang yang karaoke kan. Maknanya yang menang ni orang yang sama suara dengan Jamal Abdillah. Itu yang menang. Jadi Didi tiru suara siapa? Kalau nyanyi? Tak ada, saya tiru. Memang original. Lepas tu lah dapat nombor 3. Dia nak kena cuba suara macam Siti. kalau nyanyi lagu Ziana Zain masa tu. Kan? Ziana Zain dia boleh pergi tau. Dia punya note tinggi pun boleh. Cuba sikit guna Ziana Zain punya lagu. Lagu apa? Lagu apa-apa je lah. Kalau yang ingat tu. Seandainya dapat kau selam sambil mentafsir tasik hatiku cuma tenang di permukaan dan di dasarnya bergelora. Tapi masih lagi orang kata original tu kan. Cuma lenggot-lenggot masih Ziana Zain lah kan. Tak boleh lari. Tak lari lah. Itulah suara Didi yang sebenarnya. Itulah. Tapi itulah kalau biasanya kalau juri karaoke ni, pertandingan karaoke ni kan, diorang bukan cari orang yang bersuara dengan identiti sendiri, tak ada. Diorang akan cari suara sama macam Jamal Abdillah, Datuk Siti. Itu yang diorang cari sebenarnya. Dia belum pergi Gegar Baganza, kena pergi Gegar Baganza. Gegar Baganza terus saya nak yang original mana? Kan untuk Ram kan. Biasa macam tu. Kalau dah macam Gegar Baganza ke Mentor ke tu, memang diorang nak cari yang original lah kan.
Tapi itulah kalau macam Gegar Bang Gaza tu memang saya tak boleh masuk lagi lah. Pasal saya pun bukan legend dalam apa bidang nyanyian kan. Lagipun dia punya apa kriteria dia tak ada. Pasal saya bukan seorang penyanyi. Saya tak ada album pun. Tapi pada yang semua dah tak tahu, Didi Chronicle sudah menyertai sebuah pertandingan yang kita rasa macam satu pertandingan yang besar juga, yang mempunyai orang kata penonton-penonton yang ramai dekat Astro, iaitu Musical Lawak Superstar. Betul. Walaupun tersingkir di minggu kedua, tapi sebenarnya itu rezeki untuk Didi Chronicle sebenarnya, dan satu percubaan untuk menimba pengalaman. Betul. So ini bab lawak ni bukan mudah guys. Bukan benda-benda mudah yang macam kau boleh buat macam tu je untuk orang ketawa. Okey, pengalaman Didi dalam Musical Lawak Superstar, apa yang Didi boleh rasai sampai selepas keluar tu kan? Pengalaman baru yang ditimba. Sebenarnya selepas keluar tu saya lega. Dia kan Okey lega macam stres je dalam tu. Memang stres. Bukan saya je. Cuba bayangkan diorang semua ni yang sampai ke minggu final tu, diorang lagi stres. Diorang pun sendiri cakap sebelum ni pun, sebelum apa tahun ni yang lepas-lepas ni MLS 1 2 ni kan, diorang pun diorang akan rasakan stres juga. Diorang sendiri tak enjoy ke buat lawak? Ramai-ramai buat lawak tak enjoy ke you guys? Macam dia enjoy kalau dah lepas. Kalau dah lepas daripada tu baru. Okey, apa yang stresnya dekat dalam tu? Yalah, kita nak fikirkan apa yang kita nak bawa masa tu kan. Lagi-lagi dia ada tema dia kan. Itu yang buat susah tu. Kadang kita kena ikut tema kan. Lepas tu nak kena dah dapat dia punya punchline tu, kita nak kena create dia punya cara deliver dia supaya orang gelak. Kadang kalau punchline bagus pun kan, cara penyampaian dia tak bagus pun orang tak dapat benda tu. Orang tak gelak. Itu yang apa cabaran dia orang sebenarnya kat situ. Tapi semuanya bergantung pada kepala cerita lah. Kalau macam cerita tu dia punya asas dia bagus, so mungkin senang lah dia punya dialog, dia punya punchline semua. So kat situ lah sebenarnya stres dia. Lagi satu stres apa kalau dah kita content check kan mesti ada content check kan. Kadang producer nak check sama ada konten dia lepas ke tak lepas untuk siaran TV kan. Content check tak lepas lagi 2 hari. Sebab ialah mungkin ada sensitivity ke ataupun tak sesuai dan cerita dia tak bagus bagi producer kan. Tak boleh langsung cerita ni kan. Kau tukar macam tu kan. Dia ada standard dia ada macam tu. So lagi 2 hari then kau nak tukar macam mana? So time situlah kita akan menggelabah lagi 2 hari. Tapi kalau macam pelawak-pelawak lama tu dia dah ada terror kan. Dah terror dah kan. Tapi ada otai, seorang otai masuk kumpulan yang Didi, nama apa? Cik Mat. Kenapa Cik Mat ni? Sebenarnya Cik Mat yang approach saya. Cik Mat ketua kumpulan. Dia ketua kumpulan. Dia ketua kumpulan. Dia yang apalah rezeki mungkin next time lah. And insya-Allah. Itulah kalau ada peluang Didi nak masuk lagi program-program macam ni. Itu tengah fikir. Jawab dia tengah fikir macam nak ke tak nak kan. Bukan saya takut tau. Lagi satu, pertama saya dah rasa stres dia. Walaupun baru 2 minggu. Walaupun baru 2 minggu saya dah rasa stres dia. Lagi satu, percubaan pertama ni sebenarnya saya nak menimba pengalaman saja sebenarnya. Betul. Masa Cik Mat approach saya dulu, dia pujuk saya kan, dan yang akhirnya berjaya tu, dia kata saya fikir tau, kata kan, okey ke aku masuk benda ni cakap kan. Tapi sebelum ni aku dah tengok MLM atau MLS setiap kali dekat Astro. Kadang saya rakam tau. Semua musim saya rakam. Saya tengok. Saya rasa nak naik atas tu tau. Macam macam ni kalau naik atas tu mesti best kan. Macam tu. So sekarang ni saya impian tercapai. Impian saya tercapai pada tahun ni gara-gara Cik Mat approach saya. Betul tak? So saya pun macam bila lagi kan? Siapa lagi yang nak apa tawarkan aku benda ni kan. Cik Mat dah tawarkan, kita masuk je lah. Kata nak naik atas pentas kan. Kata nak rasa macam mana kat atas tu. Okey, sekarang aku dah dapat rasa dah 2 minggu kat atas tu. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Itu kira tujuan asal sajalah, nak rasa macam atas pentas. So nak menang ke ataupun nak orang cakap apa, nak
berjaya ke, itu mestilah ada kan. Dah nama masuk pertandingan. Takkanlah kau masuk pertandingan kau tak nak berjaya kan. Itu sebenarnya saya punya impian yang kedua. Sebab saya naik atas pentas tu, yang pertama adalah nak rasa, nak dapatkan pengalaman. So kalau selepas ni, kalau macam rasa nak masuk lagi tu, kalau tiba-tiba saya rasa join lah. So saya dah tak apa orang cakap, nervous dah kurang kan. Kita dah pernah naik, dah tahu macam mana nak control semua. Dah tahu dia punya cara-cara nak buat orang cakap apa, lawak atas pentas. Lawak atas pentas ni macam mana proses dia. Lain tau dengan video. Bukan video. Itu dia. Lain. Kita buat lawak dekat YouTube. Dekat pentas lain. Lain. Bila dah ramai tengok, itu dewan. Lepas tu seluruh Malaysia tengok dekat TV. Kan? Tiba-tiba kalau lawak tak menjadi macam mana kan? Itu dia fikir kan? Biru. Dengan juri lagi. Awi. Siapa? Dua orang lagi. Siti Saleha. Siti Saleha. Kan Rajib. Terpaksa mengadap. Itulah. Ini rezeki lah kata untuk masa depan Didi Chronicle sendiri. Sekarang dah bergelar penyanyi, di mana telah dilamar oleh For You Entertainment untuk orang kata menjadi penyanyi, melahirkan sebuah single berjudul Aduhai Cinta ya. Aduhai Cintaku. Duhai Cintaku. Okey, kita bercakap pasal single ni. Macam mana boleh orang kata collab dengan For You Entertainment ni? Macam jalan cerita dia, macam mana boleh jumpa? Jalan cerita dia. Dia biasanya kalau benda macam ni memang start daripada itulah PM dan DM lah. DM lah dulu. Siapa DM dulu ni? Aiman DM dulu. Oh, Aiman. Aiman Siddiq DM dulu. So dia DM saya, dia kira macam melamar jugalah nak buatkan saya lagu kan. Dia kata macam mana kalau saya buatkan lagu untuk Abang Didi, kata kan. Abang Didi dah pernah buat lagu ke sebelum ni, kata kan. Saya cakap memang belum lah. Kalau lagu saya pernah sebenarnya buat lagu sendiri dulu. Tapi itulah orang cakap apa, dia punya muzik tu tak tune lah, pasal bukan instrumen sebenar kan. Kita guna pakai software yang tu kan. Jadi tak cantik. Jadi itu dikira bukan saya punya single lah. Bukan saya punya single lah kan. So saya tak pernah. So dalam hati single tu masih simpan lagi? Benda tu ada lagi. Ada lagi ya? Ada lagi. Itu khazanah tu. Khazanah tu. Jangan delete. Situ saya simpan dekat cloud lagi. Bukan simpan kat komputer, kat cloud lagi simpan, tak hilang. Okey. Lepas tu saya fikir-fikir pun tak salah kot rasanya. Lagipun dekat komen-komen video parodi saya kan, video lagu parodi saya pun ada orang cakap bila nak buat lagu sendiri, suara boleh jual lah apa semua, dia orang komen kan. So saya rasa okey lah ni, inilah masanya dah orang tanya-tanya macam tu. So apa kata kita try lah kan. Macam tu. So saya setujulah dengan cadangan Aiman Siddiq. So Aiman dah bagi satu single ataupun macam mana? Satu single tu, Duhai Cintaku. Terus kata on, okey ni lagu ni best. Dia pun ada bagi mula-mula first lagu ni dulu ke dia bagi? Ada lagu lain lah? Dia ada dua. Ada dua. Tapi saya lebih suka yang Duhai Cintaku ni daripada yang satu tu. Tapi lagu ni, lagu-lagu cinta ni, macam kita expect macam Didi Chronicle akan melahirkan sebuah single yang macam macam lagu-lagu Jalil Hamid. Yang macam rock kapak tu pun okey. So yang ni okey. Lagu ni konsep dia macam mana bagi Didi? Okey, untuk lagu ni Aiman dia cakap dengan saya kan, dia nak lagu-lagu yang orang cakap apa, tak mudah ditelan zaman. Maksudnya tu ikut zaman lah kan. So zaman sekarang ni sesuai dengan lagu-lagu macam yang macam lagu Duhai Cintaku ni lah. Saya fikir pun ada juga betulnya kan. Pasal kalau macam lagu Jiwang apa semua tu, lagu-lagu rock kapak tu, itu memang saya punya genre asal saya lah. Itu makanan Didi tu. Memang sepatutnya tu. Tapi tak salah kot kita nak bawakan lagu-lagu jenis pop. Orang cakap apa, saya pun kekurangan follower yang terdiri daripada orang-orang muda tau. Saya kurang. Geng-geng apa, Hakim Rusli apa semua kan. Budak-budak BBNU ni kan. Itu saya kurang. So peminat-peminat Didi ni sebenarnya ramai juga yang budak-budak muda suka. Sebab dia orang ni bila kata Didi buat konten jenaka ni, semua orang suka sebenarnya. Cuma
pendekatan daripada segi single tu lah. Kan. Yelah, daripada Single ni tu je. mungkin second single boleh buat orang kata satu konsep lagu-lagu 90-an macam betul. Aiman Tino ke itu Harry memang Hanifah ke. memang saya ada apa orang cakap, ada impian jugalah untuk buat lagu-lagu macam tu yang memerlukan kita orang cakap apa, tarik tinggi macam tu kan, macam ala-ala Judika macam tu lah lebih kurang Gitu. ataupun ala-ala apa Awi Wings macam tu lah lebih kurang kan. Itu bukan Didi tu. Nak jugalah macam tu. Tapi untuk yang lagu Aiman ni yang Aiman bagi ni saya rasa pun okey juga. Pasal macam saya cakap tadi, saya kekurangan follower dari golongan muda. Pasal saya punya follower saya tengok dekat Facebook ataupun YouTube punya tu kan apa, analitik daripada kan? analitik. Daripada analitik tu kebanyakannya yang graf yang tinggi tu dekat 35 35 ke atas. 35 ke atas. Macam tu. Yang ramai ya. Yang ramai 25 tu dia dah start naik ni 25, 30, 35, lepas tu 40, 45 lepas tu macam dia macam tu. So yang umur 18 ke 24 ni dia bukan tak ada, dia ada tapi dia kurang. So mungkin kalau saya bawakan lagu-lagu yang macam berbentak pop yang terkini lah, saya rasa Aiman Siddiq lagi tahulah apa yang orang muda sekarang nak macam tu kan, apa genre yang sesuai. So saya serahkan pada dia dan saya rasa lagu ni sesuai lah untuk saya bawa untuk yang pertama ni. So kalau yang kedua nanti kalau ada orang minta saya bawa lagu yang agak berat sikit ke apa ke, InsyaAllah saya akan bawa juga. Ini kira percubaan pertama lah kan. So you guys yang nak tengok video music sudah pun ada dekat For You Entertainment itu official lyric lagu lyric Duhai dia. Cintaku. Okey, Duhai Cintaku ni cerita pasal apa, Didi? Duhai Cintaku ni cerita pasal itulah dua orang yang bercinta. Lepas tu ini ringkas je lah. Okey. Dua orang yang bercinta, lepas tu yang perempuan ni buat hal lepas tu dia nak belah. Okey. Lepas tu kita ni tak sanggup nak hilang dia. Nak hilang dia macam tu. Kita tak sanggup nak hilang dia walaupun dia ni cakap apa, yelah walaupun dia ni banyak songe ataupun lah, selalu curang ke apa ke macam tu kan. Okay, tapi faham. kita macam macam mana aku nak tinggalkan dia. Alah, rasanya semua orang pernah kot berperasaan macam tu kan. Betul. Dekat seseorang tu kan, walaupun dah berpisah pun kita macam teringat je kat dia lagi kan. Susah nak move on. Biasalah Didi move makan masa on. lah move on. Macam Betul. Didi kisah ni ada kena-mengena dengan Didi lah. Kita tahu Didi dah kahwin kan. Dah kahwin dah. Dah kahwin, anak berapa? Dua. Dah dua. Seorang 16 tahun, yang perempuan dah lah ni kahwin zaman muda apa? 2004 dulu. 2004 kahwin. Tahun 20 tahun pula. Umur 24 tahun. Umur 24. Oi, muda kahwin ke tak muda tu? ni. Muda lah. Kahwin muda lah kalau macam tu. 24 tahun. Macam kita imbas balik kan. Didi dulu kerja apa? Sebelum SPM sebelum ni apa pengalaman? Banyak saya kerja. Kalau dia kira daripada lepas SPM lah. Saya pernah bawa lori, saya pernah bawa lori, saya pernah potong rumput, saya pernah sapu sampah tepi jalan. Oh my God. Betul. Lagi saya pernah kerja office pun pernah. Itulah kalau orang tengok, kalau orang dengar ni mungkin dia rasa Didi ni apa apa banyak sangat kerja ni. Macam apa, yalah macam orang yang tak suka bekerja pula kan. Kerja sekejap berhenti. Jadi saya dalam proses untuk mencari satu kerja yang saya minat. Saya ni suka kerja yang kerja dekat luar macam tu, kerja kat luar yang tak ada orang kontrol sangat macam tu kan. Tapi saya boleh buat kerja tu, saya akan nak habiskan kerja tu walaupun tak ada bos tengok apa semua kan. Saya suka jenis macam tu. So last saya kerja menghantar tempe. Dekat pasar-pasar. Siapa yang jual tempe tu? Sepupu saya. Abang sepupu saya dia ada kilang tempe. Kira saya ni marketing lah. Pergi dekat apa kedai Aceh macam tu kan, ataupun pergi dekat pasar-pasar, pasar pagi semua kan, cari customer macam tu. So alhamdulillah lah berapa tahun 8 tahun juga sebab benda tu, jual tempe tu. Dan dapat 8 tahun tu saya punya video viral yang pertama tu, yang siapa Muhyiddin tadi tu, dah meletup. Dan lepas tu pun orang demand saya lagu banyak video, kena buat banyak video kan. Saya pun masih lagi kerja tu tau, saya masih lagi hantar tempe lagi. Tapi dah lama-lama tu macam alamak, aku tak boleh nak carry dua-dua lah.
nak kena korban salah satu ni. Hantar tempe tu banyak tempat lah. Banyak tempat dan kena bangun pagi. Lepas tu banyak tempat kena hantar. Jadi dia macam bukan pekerjaan saya tu mengganggu saya buat video tau. Dia saling mengganggu. Kena pilih sama ada antara dua lah. Lepas tu pilih pilih antara dua tu. Mana satu yang aku nak korbankan. Macam tu lah kan. Saya fikir-fikir, saya rasa elok saya teruskan untuk buat video saja. Pasal daripada buat video ni, pasal dia punya tengok dia punya income tu macam boleh lebih je ni je kan. Kan? Macam boleh naik je. Okay, kalau macam jual tempe ni, dia bukan tak naik, dia naik lah tapi dia sikit-sikit macam tu kan. Tapi kalau saya tengok potensi dia. Kalau saya buat video, sekarang ni demand dah banyak, so kemungkinan dia akan makin banyak macam So jadi saya punya prediction tu betul. Alhamdulillah betul. Didi, mungkin ramai yang tak tahu tentang keperitan kehidupan Didi sebenarnya. Kita nampak macam you periang, you menghiburkan ramai orang seluruh Malaysia tengok video-video parodi you, sketsa pendek you kan. Tapi mungkin ramai yang macam tak tahu selok-belok kehidupan you yang dulu-dulu mungkin yang kenangan pahit kehilangan. Kita ada rasa keperitan kehidupan ni sebenarnya yang mungkin penonton-penonton tak tahu. Okey. Salah satunya mungkin ada yang macam sampai sekarang membuatkan inilah Didi Sulaiman begitu kuat untuk orang kata terus hidup. Itulah okey. Macam mana kan aku cerita ni kan bini aku marah pula. Alah tak apa. tak apa. Ini borak sini habis sini. Okey. Dia sebenarnya jadi. Macam saya cakap tadi, saya kerja. Okey, tapi gaji tak besar tau. Gaji saya tak besar daripada dulu. Yelah, macam saya cakap tadi, saya kerja potong rumput, saya kerja sapu sampah, saya kerja bawa lori. Saya kerja bawa lori pun tak tahulah kenapa. Saya tengok kawan-kawan saya bawa lori gaji besar. Asal aku bawa lori gaji sikit ni je kan. Mungkin tak kena dengan apa. Lori tu bagaimana? Hantar lori gimana? Saya bawa lori hantar barang. Hantar barang. Hantar barang pergi dekat restoran-restoran je tu kan. Oh gitu. Bahan mentah, bahan basah. Okey. So saya banyak orang cakap apa masalah kewangan masa tu. Saya ada kereta, yalah budak muda kan, budak muda masa kita kahwin dulu mula-mula macam nak kereta kan. Mana dia fikir cukup tak cukup. Nak juga beli kereta, beli, okey beli. Nak juga beli motor, beli. Tapi itulah duit tak cukup. Kadang kereta sampai kena tarik sampai 2-3 kali. Lepas tu pinjam dekat mak mertua kan. Pinjam duit dekat mak mertua. Lepas tu mak mertua pun nasib baik dapat mak mertua yang baik kan. Memang saya cakap mak mertua saya sangat baik dengan saya. Sampai dia tak ada tahun lepas kena COVID. Dan saya tak sempat pun bayar hutang dia. Saya tak sempat bayar hutang dia. Tapi itulah duit yang saya hutang tu saya buatkan dia punya pusara lah. Dia punya batu nisan dia semua. Saya cakap dengan isteri saya kan, korang adik-beradik tak payah kumpul duit, share duit untuk buat mak punya kubur, biar aku yang buat. Cakap macam tu kan. Itulah saya punya saya sayang mak mertua saya sampai sekarang. Pasal dia banyak tolong saya, banyak sabar dengan saya kan. Pasal saya dulu banyak menyusahkan anak dia kan. Macam tu, menyusahkan dia sekali, tapi dia sangat sabar dengan saya. Itulah, tapi itulah alhamdulillah sekarang ni dia sempat juga rasa cakap apa, saya punya rezeki saya bawa saya bawa dia jalan-jalan, saya belikan dia itu, saya belikan dia ini kan. Memang tak lepas lah kalau macam kita nak honeymoon 2 orang pun kita bawa juga mak. Macam tu kan. Sampai macam tu sekali. Yalah, kehilangan sebabkan COVID ni kira macam tiba-tiba kan. Kita pun tak sangka. Betul. Kan. Semasa kat macam zaman-zaman COVID di mana sebelum vaksin tu kan. Kita dah macam kalau dah masuk hospital kurangan oksigen, dah kita macam dah risau dah. Betul.
kalau masa dulu tu yang mak saya meninggal tu kan, mak mertua saya meninggal tu, kita tak tahu dia dapat COVID dari mana. Pasal apa? Masa doktor cakap makcik kena COVID lah, dia kata dengan saya kan, kata ai kita orang satu rumah ni ada 9 orang, tak ada seorang pun yang apa keluar masuk pergi mana-mana. Yang positif tak ada pun. Cuba check lagi sekali. Okey, kita orang check, beli apa saliva test apa semua kan. Kita orang test semua satu rumah, test semua negatif. So kita orang pun sampai sekarang menjadi misteri dari mana terbang datang dengan angin ke apa? Tak tahulah. Takkan dapat time dekat hospital, pasal kita hantar pergi hospital. Mak time tu dia tak batuk tau. Dia tak batuk, dia tak ada demam. Dia just lemah saja. Pasal dia dah tua kan. Okey. Dia just lemah saja. Kita hantar pergi hospital. Hantar pergi hospital dapat 5 jam. Kita tunggu 5 jam. Tiba-tiba dia kata COVID. COVID kat rumah tak ada orang semua, tak ada orang batuk apa semua, tak ada tau. Memang tak ada. Lepas tu kita orang lepas dia cakap macam tu, kita orang terus buat test. Satu family semua negatif. Sampai sekarang menjadi misteri daripada mana mak saya. Misteri Nusantara. Mak saya pun tak pernah keluar. Kita orang pun memang saya selalu ada keluar pasal saya orang cakap ada pergi kedai ke ataupun ada buat konten ke apa ke kan. Masa tu pun saya masih lagi hantar tempe ke. Dah tak hantar tempe dah. Yelah, saya pun ada keluar masuk. Tapi itulah saya pun test negatif. Kan isteri saya dia demam, dia batuk kuat pun, dia pergi test kat klinik pun, dia pergi test dekat yang saliva test tu, dua test pun negatif juga. So dari mana dapat saya pun tak tahulah. Macam menjadi misteri sampai sekarang ni. Jadi kalau dia mendengar kan, Allahyarham, mendengar ketika ini, mungkin ada sesuatu yang macam terbuku di hati yang sebelum ni Didi tak sempat nak perkatakan kepada dia, nak sampaikan kepada dia. Mungkin apa pesanan ataupun luahan hati Didi untuk dia? Okey, yang dia tak pernah dengar daripada saya lah. Yang dia saya rasa kan, apa yang saya nak cakap kat dia. Okey, masa saya memula kahwin dulu, saya dah janji dengan dia saya akan jaga anak dia elok-elok dengan dia sekali. So saya pun tak nak apa orang cakap, saya tak nak pindah rumah. Saya nak duduk kat situ je. Okey, saya sambil jaga dia lah gitu. So alhamdulillah sampai sekarang ni saya masih lagi orang cakap apa? Saya dah berjaya dah. Boleh katakan berjaya lah membahagiakan dia. Okey, kalau macam dulu dia tengok saya susah, dia tengok saya melarat sampai dia bagi pinjam duit, bagi pinjam apa semua kat dia kan. Tapi alhamdulillah mak, sekarang ni saya dah apa orang cakap, dah berjaya lah bahagikan anak mak tu. Itu saya nak beritahu dia. Okey, kita kembali kepada Duhai Cintaku ni. Apa harapan okay. Ada lagi? Tak. Tadi kita dah cerita pasal tu kan, macam ni kita boleh melalui pergi COVID kan. Itu selingan tu. Selingan dah lama. Hanyalah dah lama kan. Tapi tak apa, itu mungkin luahan Didi yang sebelum ni kita pun tak tahu. Sebab ni kisah-kisah yang mungkin kita pendam. Maksudnya kita tak wawarkan benda yang privacy yang melibatkan keluarga. Kita tak bercakap kepada orang ramai dekat social media. Kadang-kadang mungkin efek juga kan. Betul. Orang ramai macam kita cerita kat kesedihan kat social media pada ketika itu pula tu kan, masa zaman-zaman COVID, di mana orang pada ketika itu kebanyakannya nak cari hiburan. Betul. Dan rasanya macam kedatangan Didi Chronicle dalam sosok Didi Chronicle dalam dunia sosial media Malaysia, satu kita anugerah yang Tuhan bagi untuk menghiburkan peminat-peminat ataupun yang mungkin yang tengah dahagakan hiburan ketika itu. Betul tak? Itulah. Sebab tak ramai lah orang kita kan. Kalau dekat Indonesia ramai lah buat parodi-parodi yang begitu kreatif kan. So sampai kita macam kita ada benda ni, ada bakat dia. Bukannya konsisten ke kesungguhan ke apa tau. Yang pertama sekali bakat. Kalau tak ada bakat untuk buat lawak, untuk buat apa, sketsa pendek tu kan, macam kita dengar pun macam macam mana dia buat macam mana skrip tu dia macam disusun, macam buat spontan dan
terus macam kita orang gelak macam kan, benda tu kena dengan isu sosial semasa macam tu. Itulah kalau macam parodi yang pertama tu, itulah biasanya orang cakap untuk menghasilkan video yang baik kena gunakan equipment yang baik, quality video yang jelas, video audio yang jelas, kan. Okey, masa tu apa gadget yang Didi guna? Samsung Galaxy A5. Wah, so maknanya tu A5 ialah 2016 ke 2015. Ambil macam tu dengan tripod. Tripod letak situ dengan apa, suara pun tak pakai mikrofon, just pakai apa built-in mikrofon. Macam tu saja. Tengok, lepas tu tak ada nak apa color grading ke apa semua. Pakai post terus. Itu color, itulah dia. Kan lampu malap ke apa kan, suka hati nak kat situ. Tak ada nak grading. Itu first video parody saya. Dan video selepas-lepas tu pun dalam beberapa video lepas tu, sebulan 2 bulan pun guna handset juga sama. Saya start guna kamera rasanya ujung 2020. So sekarang guna DSR. Sekarang guna mirrorless. Mirrorless pun ada, DSLR pun ada. So itu yang menunjukkan kepada kita gadget doesn't matter, panggil. Macam gadget ni tak ada masalah pun. Kalau nak buat content, ini rahsia dia. You guys ada idea, creativity, post je. Betul tak? Korang tak payahlah guna beli apa. Okeylah, aku nak buat content, aku ada idea. Pergilah beli kamera yang mahal ribu-riban. Semalam ada satu Sony keluar FX30. 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 Yang ni FX3 tau. Dia lagi murah, FX30. Baru keluar semalam. Kita tengok lah kan. Yalah Sony kan. Mana mahal dengan tu? Dengan apa A7? A7 FX3 lagi mahal. FX3 lagi mahal. Dia cinema line. Cinema line untuk kalau kita nak buat sekarang ni, kalau Netflix kita nak buat story untuk Netflix, content ke filem ke, kita boleh guna kamera ni. Kamera ni diluluskan lah Netflix. Ya ke? Kalau A7 Mark 4 pun belum lulus lagi. Rasanya belum. Tak tahu. Itu tak tahu. Dia ada dekat Netflix kan, dia ada kamera-kamera dia macam tu. Maknanya ini lagi mahal daripada tu lah. Daripada ini mahal ni. Mark 4. Ini saya beli 16,000 ni. FX3. Iyalah kalau macam dia sekali dengan benda ni Didi. Ni kan. So saya kan pergi event, ada temu bual kan. So sesuai lah, dia ada 2 untuk mikrofon, 2 mikrofon boleh guna. 3 sebenarnya. Ni 1, bawah ni 2. Sekarang ni Didi, macam gadget tambah yang melibatkan kamera kan, memang mahal sebenarnya. Betul. So benda ni kita kena kumpul sikit demi sedikit. Kita tak boleh macam saya cakap tadi, aku ada idea, creativity, aku nak kamera besar terus. Tak boleh. Macam Didi tengok, dia tak bergantung kepada kamera pun. Orang takkan tengok apa ni kualiti buruk. Orang tengok, tapi mungkin pengisian tu, macam orang tengok konten dulu. Konten tu penting kan. Content is king orang kata. Okay. Kalau macam konten tu apa dengan video tu kan, kalau kita punya konten bagus, video kita kurang orang cakap apa, kurang bagus lah kita punya quality video pun, orang dah cakap bagus. Apalagi kalau kita punya idea bagus, konten bagus, kita punya quality audio dengan video pun bagus. Itu lagi cantik sebenarnya. Itu boleh kita pertingkatkan semasa dari semasa ke semasa. Tengok Didi sekarang dah wireless dah. Saya sikit-sikit dah. Mikrofon guna apa sekarang? Rode Rode Plus. Rode tu dah standard tau. Rode tu dah standard. Lepas tu Boya dia lah. Kalau macam wireless tu pakai Boya dengan Rode Wireless Go. Kalau macam Boom guna NTG Plus. Okay, kita cakap pasal rahsia kejayaan Didi Chronicles ni. Selain daripada bakat kan, kita tak lain lah cerita kan. Consistency pun penting. Macam seminggu berapa kali matlamat macam sebulan aku nak hasilkan berapa video. Betul. Sebelum tu nak beritahu dulu, kalau kita biasa post 1 minggu 3 video, dan minggu kalau kita dah biasa post macam tu, lepas tu minggu depan kita tak post video langsung, minggu depannya lagi kita start post video, Facebook atau YouTube dia tak akan recommendkan video kita, dia kurang recommendkan video kita.
Oh, dia setting zero balik. Dia macam tak tahulah kalau Ataupun dia dah check. Okay, kau memang standard seminggu 3 video kau kena hasilkan. Tiba-tiba kau stop, aku akan bagi macam rating kau macam zero balik. Kau akan keep up dia lebih kurang daripada awal balik. Betul? Okay, contohlah saya bagi contoh Last saya punya video, dia punya view contohlah 500,000 lah contoh, 500,000. Lepas tu kau tak buat video seminggu. Lepas tu kau buat video balik, kau tak akan dapat 500,000 tu. Kau mesti akan dia akan dapat lebih kurang dalam 50,000 dulu. Cakap sikit. Tapi saya dah tahu dah sikit pasal kita dah lama tak post video. Nak dapatkan balik 500,000 tu dekat sebulan tu. Nak dapatkan balik dia 500,000, lepas tu video seterusnya akan naik 100,000. Lepas tu dia sampai dia okey balik. Lama. Itu jadi kalau boleh jangan skip lama sangat. Jangan skip lama sangat. Consistency itu penting. Betul. Dia tak kira YouTube ke, Facebook ke ataupun TikTok ke. Kau dah lama tak post, kalau kau post balik memang susah nak dapatkan kau punya momentum tu balik. Macam tu. So kalau saya seminggu biasanya lah 3 kali. 3 video. So maknanya selang 2 hari sekali lah. Tapi tengok saya lah, pasal saya pun berkeluarga, ada benda dekat luar nak buat apa semua. Kadang orang panggil buat review ke apa semua. Jadi seminggu kadang jadi 2 video macam tu. Paling teruk pun seminggu 1 video. Itu jarang-jarang. Mesti 2 video macam tu, paling sikit. Paling banyak 4. Kalau macam kita terlampau banyak sangat isu semasa kan, kadang hari ni buat, esok pun buat lagi, esok buat lagi macam tu kan. Itu boleh jadi 4 kali macam tu. Itu saya punya itulah konsistensi saya lah. Okey, yang terbaru ni begitu sulit tu dikaitkan dengan nama Najib. Kalau kita lirik asalnya begitu sulit lupakan Raihan aku tak tahu lagi kau perempuan yang budak perempuan nyanyi. Okey. Tiba-tiba nak keluar nak relate dengan Najib. Dia okey, misalnya kalau macam nak cakap kalau orang marah saya lah, ada orang, ini contoh lah, kalau ada orang marah saya, asal kalau tak nama Najib dia suruh contoh peminat Najib ke apa Najib PM tu lah, bekas PM kan. Kan? Dia kalau kita letak nama Najib tu, dia sama juga macam kita letak nama Hafiz, nama sama je. Sama. Saya tak tujukan pada dia pun sebenarnya. Saya tak tuju, serius, saya tak tujukan pada Najib pun sebenarnya. Saya suka hati saya lah letak nama siapa macam tu. Suka hati aku letak nama siapa. Faham kan? So itu selama je lah letak. Aku nak letak siapa tiba-tiba keluar Najib, Najib lah. Lepas tu saya fikir tak Najib lah. Nama Najib popular kan. Macam tu je. Alright, faham. Jadi saya bukannya letak nama Najib Razak ke ataupun Datuk Seri tak ada, saya buat nama Najib je kan. So orang nak cakap saya sebut nama nama Datuk Seri Najib tu pun saya tak mengaku. Saya tak mengaku. Taklah, aku tak masukkan dia juga kan. Budak perempuan tu nama apa? Nama dia Intan. Intan apa nama? Ada Intan Lam. Bukan Intan Sarafina bukan. Lam apa? Dia popular dekat sekarang dah popular dekat Indonesia. Dia dulu sebelum lagu ni pun, sebelum lagu Sulit tu kan, dia agak popular jugalah. Bukannya terus kita daripada zero terus naik macam tu. Dia memang dah ada follower dah. Tapi sejak lagu Sulit tu memang dia terus naik gila. Semua naik, lepas tu follow dia, kita pun tengok video-video lama dia kan. Okey, ini satu benda yang kita nak perhatikan dalam social media kan. Macam TikTok sebenarnya kan. Video apa yang orang ramai suka, macam yang Intan tu kan. Apa specialnya dia? Apa yang membuatkan macam orang boleh klik dengan dia, macam jadi satu bahan hiburan? Itu pun sebenarnya menjadi tanya-tanya juga. Kita bedah ni dengan Didi Chronicle yang selalunya orang kata selalu bedah isu semasa menjadikan sebuah parodi. Tapi ini kita bedah satu konten yang macam kenapa Intan ni macam ramai yang buat parodi balik dengan dia punya video. Dia punya klinikan. Okey. Saya tengok dia punya penampilan. Perasan tak di bulu mata dia? Bulu mata dia kenapa? Tak tahulah. Itu dia sengaja dibuat. Itu sengaja dibuat. Saya rasa tu itu satu hal. Itu satu benda yang macam dia nak. Kemudian dia macam sulit disebut sulit kan. Lepas tu dia yang zoom lagi ni kan, macam kau tak boleh zoom lagi ke macam
Kan? Dah macam Cik Saddiq lah zoom macam tu. Aduh. Saya pun tak pastilah kenapa benda tu, kenapa video tu boleh viral. Pasal nak cakap mungkin orang tercuit hati dengan perkataan syulit tu lah. Syulit. Tapi banyak je video-video lain yang orang bukan syulit lah. Dia mungkin cara percakapannya lebih mencuit hati. Ada je sebenarnya. Tapi kenapa syulit tu juga yang TikTok pilih untuk tapi lagu tu macam apa orang kata catchy lah. Lagu tu kira macam okey lah. Kita dengar pun saya pun baru first time dengar lagu tu sebenarnya kan. Saya cari dia punya lagu ori dia kan. Ada lagu asal? Ada lagu asal dia The Jonas Monkey. Tajuk dia cukup dikenang saja tajuk dia. Tapi tak adalah dia sebut syulit. Si Intan tu lah yang sebut syulit tu. Yang tu dia sebut biasa aja, sulit biasa. Lepas tu yang rangkap kedua tu begitu susah, dia tak pula cakap susah. Begitu susah. Tak pula, dia susah biasa. Sulit tu je dia yang dia pergi pekat. Lagu tu pun sekarang dah berlega-lega dekat video dah. Dekat radio dah. Dan dia macam dia stuck tu, macam stuck dalam fikiran kita tu. Kan lepasan tak? Lepas tu kita selalu tengok dekat TikTok kan. Duduk diam-diam. Begitu terngiang-ngiang dalam minda kan. Betul. Kadang kita ni cakap apalah keluar lagu ni je. Benci tutup macam tu kan. Tapi kita tak perasan tau. Tiba-tiba jalan begitu sulit. Kan? Pakai baju pun begitu sulit kan. Kita tak perasan benda tu. Aduh. Okey, kita kembali kepada Duhai Cintaku ni. Harapan Didi sendiri untuk lagu ini. Okey, saya berharap saya punya follower dan yang bukan follow pun, yang tak follow saya pun harap boleh menerima lagu ni. Okey, kerana ni lagu ni ialah lagu single pertama saya kan. Kira debut jugalah ni kan. Jadi kalau ada apa-apa kekurangan ke apa ke, itu semua minta cakap apa? Maafkan lah. Boleh dimaafkan lah. Tapi saya rasa lagu tu okey je. Lagu tu okey. Pada yang belum pernah dengar, cuba dengar. Tapi nak dengar, jangan dengar sekali tau. Dia nak kena dengar banyak kali. Dia macam syulit jugalah. Kalau syulit, kalau kita dengar banyak kali nanti kita akan terngiang-ngiang. Tapi betul tau. Macam satu lagu tu, dululah saya kan. First dengar tak sedap. Macam bukan tak sedap lah, macam tak best lah. Kan, tak best lah kan. Tapi oleh kerana hari-hari dengar, kita jadi suka lagu tu. Tak tahu kenapa tiba-tiba suka. Mula-mula kita tak suka lagu tu. Ada setengah lagu yang macam dia tak mesra dengan telinga kita mula-mula kan. So bila kata macam selalu dengar ke, tengok dari TV ke, tambah-tambah lagi kalau buat jadikan runut drama tu macam terus masuk ke dalam hati kan, sebab ada visual apa semua kan. Dia macam makin mengambil masa lah kan. Betul ataupun tantah kita ni macam aku seorang ke tak suka lagu ni, kena suka lah ni. Cakap macam tu lah. Aduh. So perancangan selepas ni macam mana untuk promo lagu ni? Okay, untuk promo lagu ni saya rasa itu sebenarnya untuk hal promote saya serahkan pada tu sebenarnya, pada For You Entertainment. Tapi For You Entertainment pun mengharapkan saya juga untuk promote lagu ni. Saya pun ada buat jugalah, saya jadikan sound dekat TikTok, sound dekat IG, dekat Facebook punya reel semua kan saya ada buat. Okay, lepas tu InsyaAllah lepas ni mungkin ada buat MV, ada buat MV dan mungkin ada jugalah reporter ataupun wartawan atau stesen TV yang akan panggil kita buat promosi lah, macam tu. Sambutan pendengar ataupun komen-komen yang Didi sempat baca, apa kata dia orang? Alhamdulillah semua 99.97% semua suka. Semuanya suka lah, alhamdulillah suka. Dia kata macam biasalah dia cakap suara Didi sedap lah apa semua kan. Aku susah nak cakap benda tu. Aku tak boleh nak puji diri aku sendiri. Tak boleh nak puji diri sendiri. Korang kena baca lah dekat ruangan komen. Kita baca ramai-ramai dan dengarkan lagu Duhai Cintaku ni. Nyanyian pertama kali sulung ni single sulung. Mungkin lepas ni ada single rap ke, single rock kapak ke, nasyid ke. Tak tahu lah, kita tak tahu lepas ni apa. Tapi orang sekarang ni masih suka lagi kita cover lagu asal.
macam apa ramai lah. Macam lagu Tiara. Macam Tiara semua kan. Benda-benda yang macam tu lagi orang suka. Betul. Kan? Kalau macam lagi-lagi kalau lagu tu lagu lama. Lagu lama yang akan menggamit kembali kenangan orang-orang yang lama ni. Dan memperkenalkannya kepada generasi muda. So orang muda pun ini lagu mak bapak aku dulu. Anak saya tak tahu lagu Tiara. Dia tak tahu. Tapi oleh kerana Rafa nyanyi, baru dia tahu. Kan? Dia kata lagu lama ke? Anak saya juga. Tapi Rafa nyanyi tu style dia macam mellow sikit kan? Macam lagu nasyid dia. Itu yang dia ingat lagu baru tu kan. Tak tahu ini lagu time bapak kau ni belum cinta dengan mak kau lagi. Bukan tengah bercinta, belum bercinta lagi ni. Dah ada lagu ni juga kan. Okay, sekarang ni kita nak cuba dengar secara live Duhai Cintaku macam mana Didi Chronicle. Kita tak ada gitar tapi mungkin Didi menyanyi sikit lah bahagian part chorus ke part-part yang best. Okay, cuba. Part mula-mula pun okey kot. Okay. Selalu mencoba untuk meninggalkanmu, namun tak terluar dengan kata-kata rindu, kerana kau adalah satu, tetap pertama di hatiku. Tak ada lainnya, hanyalah dirimu. Dengarlah duhai cintaku, aku cinta padamu. Seluruh hatiku ini hanyalah untukmu. Dengarlah duhai cintaku, takkan pernah ada yang lain. Walaupun kau lukai aku, tetap ku setia padamu sampai mati. Sedih lagu tu sebenarnya. Sedih. Masa rakaman tak mengalir air mata Aceh? Dipaksa. Kata mula-mula nyanyi kan. Dipaksa. Mula-mula nyanyi kata bang, feel tak ada bang. Feel. Kata, kena ada feel. Betul. Lepas tu kata kena ingat satu benda yang buat abang sedih ke apa ke. Barulah feel sedih kan. Betul, benda tu datang dari hati kan. Kalau hati kita happy, nyanyi lagu sedih orang tahu Tahu boleh nampak dia punya bersahaja dia. Sambil lewa dia nampak kalau tengah sedih tu. Kalau tengah gembira nyanyi lagu sedih kan boleh nampak lah. Tapi kalau macam kau betul-betul sedih, kau tengah nyanyi, dia boleh ternampak ataupun boleh terdengar daripada kita punya lontaran suara tu. Betul. Dengan dia punya lontaran suara dengan cara pernafasan semasa menyanyi tu lain tau kalau orang tengah sedih. Dia lain macam tu kan. Kita boleh nampak lah sebenarnya. Jadi pernah nyanyi live dekat mana-mana pentas lagu ni? Lagu ni tak pernah lagi. Tak pernah lagi. Tapi itulah dalam perancangan lah untuk. Ini kena masuk radio dulu, lepas tu baru boleh masuk AJL ke apa kan? AJL pula dah muzik-muzik. Muzik-muzik. AJL tu jauh lagi tu. Kena muzik-muzik. Kena muzik-muzik dulu baru AJL. Betul. Kena masuk muzik-muzik dulu, tapi itulah nak kena masuk nak kena push radio ni susah juga kan. Radio. Kena permintaan ramai. Tapi kalau dah ramai yang minta lagu tu kan, baru radio dia akan orang pasang. Betul. Itulah apa nak kena view banyak dekat YouTube kan. Dekat sekarang YouTube. Berapa dah dekat YouTube? Berapa dah? 20. Lebih kurang dekat 20 lah. Bagi saya okey lah. Percubaan pertama dan benda ni lagu ni baru sebulan lebih. 20,000 tu it's okay. Memandangkan saya pun jarang nak promote pasal saya busy dengan benda lain kan. Nanti kalau kita promote nanti barulah. Nanti tengoklah ni macam mana kan. Lepas tu 20,000 ni pun dekat 20,000 ni pun takkan tercapai kalau tak ada orang cakap apa usaha promote daripada For You Entertainment sendiri, daripada Aiman Siddiq sendiri. Diorang pun banyak juga apa usahakan untuk masukkan dekat portal hiburan, portal berita kan, cerita tentang saya ni. Terima kasih lah. Okay, akhir sekali ni mungkin ramai yang nak jadi macam Didi Chronicle. Sudah pasti ramai ni macam aku syok lah macam menjadikan
memang dia orang syok lah kan tengok konten-konten yang menghiburkan macam Didi buat kan. So ada ramai rasanya kat luar sana yang nak jadi macam Didi, yang macam menjadikan Didi sebagai inspirasi dia orang. So apa pesanan Didi untuk dia orang yang baru, khususnya yang baru belajar nak buat konten ni kan. So apa pesanan Didi untuk dia orang? Okey, pesanan. Okey, biasanya lah yang saya akan bagi tahu dia orang kan. Apa yang korang buat, dia tak kira lah apa konten ke ataupun apa benda yang orang buat lah, apa benda yang korang buat semua ni kan. Jangan berhenti. Saya buat daripada 2009 tau. 2009 ataupun yalah 2009 tahun 2020, 11 tahun. 11 tahun nak dapatkan kejayaan. Nak dapatkan apa, yalah nak dapatkan perhatian orang, nak dapatkan viral tu. 11 tahun. Cuba bayangkan kalau saya berhenti 2015 tu. Fed up lah, tak nak lah. Kau boleh dapat tak yang 2020 tu? Tak dapat kan. So apa yang korang buat, apa yang korang tengah buat, korang teruskan. Okay, di samping korang mempelbagaikan cara lah benda tu. Okay, itu nasihat pertama saya. Yang kedua, jangan berhenti jangan berhenti. Jangan berhenti, putus asa. Jangan putus asa. Okay, jangan mudah give up. Lepas tu yang kedua ni, kalau macam nak buat konten macam saya ni kan, macam saya, sebenarnya apa-apa konten pun sebenarnya kita nak kena cari konten yang relate dengan semua orang. Okay, bukan hanya kita suka saja. Nak kena cari benda yang kita suka dan orang suka. Okay, yang relate dengan kita. Contoh macam itulah video saya kat TikTok, contoh lah, ni contoh je. Sumi, cara buka sumi. So rasanya kebanyakan orang dekat Malaysia ni ada masalah dengan benda tu. Betul tak? Yang sumi jelly tu. Sumi jelly tu susah nak buka kan. Okay, contoh tu Itu contoh. Jadi orang yang ada memori, yang ada kenangan tentang benda tu, ada masalah tentang benda tu kan, dia akan komen macam mana pun. Walaupun dia tengah sedih, dia tengah apa, walaupun dia tengah driver sekalipun, dia tengok benda tu, oi, aku kena komen ni. Memang betul. Aku pernah lalui ni kata. Memang betul bang. Saya kalau dah anak saya suruh buka lagi, saya marah bang. Tak tengok lagi yang video tu. Apa yang penyelesaian dia? Penyelesaian dia. Saya belum ada penyelesaian video tu. Pasal ada orang tag saya, bang, dah jumpa penyelesaian. Dia bagi apa yang macam klip rambut tu. Buat macam selit, lepas tu dipusing-pusing kan. Tu. Jadi ke? Sumi Korea boleh lah. Cuba sumi Malaysia. Memang betul susah. Saya tak tahu macam padahal isi sikit je. Nak buka bukan main susah. Tak, dia orang benda tu nak suruh kita makan ke tidak? Saya pun tak tahu. Itu benda yang relate betul. Macam kita kena cari lagi benda-benda yang macam ni lah. Dia benda yang relate ni, contoh macam Ryan Bakri. Ryan Bakri, kenangan-kenangan lama kan. So orang mesti nak komen. Mesti nak komen. Oi, aku masa sekolah dulu pun mesti aku betul lah weh, sama tu macam aku. Orang mesti nak komen benda tu. So itulah engagement. Bila orang komen, orang like, orang share, itulah engagement. Itu yang membuatkan kita nak mencari engagement lah ni. Itu yang menyebabkan sesuatu platform media tu akan boost video kau pergi kat semua telefon orang. Benda-benda macam tu. Jadi keduanya mencari engagement. Macam mana nak menarik perhatian penonton-penonton untuk turut serta, komen, like, share semua. Betul. Okey, nombor 3 kalau ada. Yang ketiga kalau ada tak, rasanya ada kot. Yang ketiga ni, buatlah benda yang kita dan orang kita suka, orang lain pun suka. Okey, jangan buat benda yang short sendiri. Kita rasa macam kita suka tapi orang lain tak suka. Jangan buat benda tu. Ataupun sebaliknya, benda yang orang lain suka, kita tak suka. Itu rasanya pun tak perlu buat, pasal nanti nampak macam fake. terpaksa. Macam terpaksa, nampak fake. Okey, jadi cari benda yang kita suka dan orang suka untuk dipertontonkan. Itu. Okey lah, sekali untuk ucapan-ucapan lah sikit untuk pengikut-pengikut Didi kat luar sana. Sekarang ni dah banyak dekat katanya dah sebulan boleh capai 100k subscriber YouTube. Itu dulu itu sekejap tu. Masa saya nak dapat 100,000 dalam masa beberapa tahun. Punya dah susah dulu kan. So dia mengikut masa sebenarnya, dan setiap orang daripada kita yang nak buat content creator ni jangan macam tengok orang ni berjaya macam dia ni berjaya sebulan dia dapat 100,000. Kenapa aku ni macam kita tak boleh membandingkan kejayaan orang lain tu dengan kehidupan kita. Betul. Kita dia mungkin rezeki masing-masing kan. Macam tu. Lagi satu, kau tak lari daripada satu perkataan ni.
luck. Luck. Nasib. Betul, nasib memang apa orang cakap itu pun ada jugalah. Kita kena bergantung pada tu. Betul, kalau nasib kau tak ada, memang tak ada. Tapi kita kena cuba dulu Didi. Itulah kena cuba tapi dulu. kalau apa dah tak nasib tu maknanya Allah tak nak bagi. Allah tak nak bagi tu ada sebab kenapa. Okey, bukan saja tak nak bagi. Okey, mungkin kalau apabila kau dibagi kau akan lupa pada dia. Tu pasal dia tak bagi kau. Macam itulah kan. Ataupun dia tak bagi sekarang, dia akan bagi 2-3 tahun lagi, kita tak tahu. Macam tadilah. Daripada 2009 2020 baru dibagi nikmat yang macam ni kan. Tapi jangan risau. Misalnya kalau dia tak bagi dekat dunia ni, dekat akhirat nanti akan dibalas korang punya usaha apa semua, insya-Allah. Kalau korang apa betul-betul buat tu kerana keredaan Allah kan, mungkin akan dibalas pada apa di akhirat kelak. Macam itulah. Okey, kita dah sejam lebih ni Didi. Okey, kita bagi peluang untuk Didi ucapkan semua kepada semua pendengar-pendengar kita, khususnya yang menjadi subscriber, yang jadi tulang belakang kejayaan Didi. Okey, kalau nak cerita pasal tulang belakang ni, tak lain tak bukanlah memang isteri lah. Isteri dan anak-anak. Okey, isteri saya memang sokong apa yang saya buat daripada dulu. Saya kerja apa, dia tak isteri kerja apa? Isteri saya cleaner. Cleaner office. Masih lagi sekarang? Masih lagi sekarang. Dia tak nak berhenti, dia sayang kerja dia. Dia sayang kerja dia. Saya pun cakap tak apalah, kalau kau nak kerjalah, tak kisahlah kan. It's okay. Dia lah yang tak pernah merungut. Saya kerja apa pun, saya kutip sampah ke, saya betul rumput ke, dia tak merungut pun. Masa tu pasal duit apa semua tu, alah, benda duit kan memanglah, betul tak? Kehidupan kan. Kita orang banyak bertelaga kat situ je lah. Tapi untuk orang cakap apa, kerja saya, dia tak kisah. Yang penting saya kerja, macam tu lah kan. Dan apabila saya mencuba di bidang content creator macam ni, dia pun bagi support kat saya. Terima kasih. Lepas tu anak-anak pun semua, kadang-kadang dia orang pun tolong saya buat video. Anak saya yang umur 16 tu is my cameraman. Wow. Cameraman saya. Lepas tu isteri saya pun, dia pun kadang-kadang ikut saya buat video. Pernah berlakon sekali? Pernah berlakon sekali. Pernah berlakon. Tapi kurang sikit lah apa, dia punya lenggok, dialog semua. Dialog saya kurang lah. Pasal kena training lebih lah. Bukan, maksud saya bukan macam tu. Saya tak banyakkan dia berlakon. Ada satu dua. Okey. Boleh lagi. Yang ni boleh lagi. Yang ni dah tak ada. Yang ni dah tak ada. Sampai habis memory card aku macam duk kali tengok apa Didi berceloteh ni. Okey. Akhir sekali pesanan-pesanan untuk semua lah. Okay, pesanan untuk semua. Terima kasih pada semua follower Didi Chronicle, subscriber di YouTube dan semua platform social media yang selama ni orang cakap apa, menyokong, yang jumpa teguh, itu semualah, yang jumpa ambil gambar semua. Terima kasih korang, betul-betul time tu aku baru nampak betul-betul korang punya sokongan tu kat luar tu kan. Biasa kita nampak dekat YouTube je kan. Dekat luar pun korang baik dengan aku, so aku pun baik dengan korang. Jadi kalau korang gembira dengan konten aku pun ikut gembira juga. Sangat-sangat gembira. Okey, dan itu orang cakap apa, menjadi batu loncatan ataupun semangat untuk aku buat sesuatu yang lebih best lagi lepas ni, insyaAllah. Lagi satu, jangan lupa subscribe channel Budi Channel. Alright Didi, terima kasih banyak-banyak kerana sudi orang kata bertandang. Rumah dia dekat Batu Cave dengan Sungai Buloh tak jauh kan, satu jalan kan. So terima kasih banyak-banyak kerana sudi orang kata meredah jam petang-petang ni. Dan kita sama-sama support Didi Chronicle yang sekarang ni dah bergelar penyanyi. You guys boleh dengarkan Duhai Cintaku dekat For You Entertainment guys. Dekat Spotify ada Didi? Ada. Spotify dah ada, semua platform streaming. You guys boleh search Duhai Cintaku, dan kita harapkan kerjaya career Didi Chronicle terus berkembang. Dia boleh berlakon ni, dia boleh menyanyi. Pengacara boleh Didi? Pengacara boleh tengok. Kalau dah kata boleh buat lawak, dia boleh pengacara. Sebab boleh lah Didi ni. Kita macam DJ pun boleh tengok suara DJ. Cuma kita tinggal ada masa ataupun orang kata timing yang betul untuk menantikan kejayaan Didi. Teruskan, insya-Allah kita akan saksikan banyak lagi video-video parodi yang menarik yang menghiburkan rakyat Malaysia. Kita pun kagum
dengan bakat yang Didi ada. Okay, semoga sukses selalu. You guys, terima kasih kerana sudi layan kita punya celoten sampai aku punya memory card pun dah habis, guys. Okay, support Didi Chronicle, follow dekat IG apa Sama, semua Didi semua Chronicle lah. sama. Didi Chronicle lah. Didi Chronicle. Chronicle, tak ada fake account ni. Okay, bye. Terima kasih kerana Okay. sudi menonton sampai habis. Terima kasih Vida Malaysia untuk vidasi. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Podcast Borak Sini habis ini mengundur diri. This is how we do this.